Masukan lagu Raya sebab teknik kedengaran makin. Lorong motor berbulu tak repair. Tak ada jadi tahi keras. Side mirror pun ada. All premier yotu. Hujan sona dia suruh motor exit dekit selako behind. Video ini bertarikh 10 April 2022. Dikongsi di media sosial oleh Muhammad Saiful Nizam, seorang penunggang motosikal yang sering menggunakan jalan ini. Ini pula gambar kejadian kemalangan yang membabitkan beberapa buah motosikal yang berlaku 3 tahun sebelumnya. Sepasang suami isteri maut, 2 cedera selepas bertembung di laluan sama, iaitu laluan Sikal, Lebuh Raya, Persekutuan. Mula dibina pada 1977, Lebuh Raya Persekutuan sepanjang 45 km yang menghubungkan Kuala Lumpur dengan Petaling Jaya, Shah Alam dan Klang menjadi lebuh raya pertama di Malaysia yang mempunyai lorong motosikal. Saban tahun pelbagai aduan disuarakan terhadap laluan khas yang berusia hampir separuh abad ini, termasuk jalan berlubang, laluan sempit, permukaan jalan tidak rata, kawasan bertakung air, terowong gelap, serpihan bahan binaan atas jalan dan susur keluar masuk tidak terancang. Menurut statistik Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ, 64% kemalangan direkodkan sepanjang tahun ini di negara ini membabitkan motosikal. Dan penyumbang utama kepada kejadian nahas dan kemalangan maut adalah disebabkan penunggang dan pembonceng motosikal. Menurut JPJ, antara punca utama kepada kemalangan adalah disebabkan kecuaian, ketidakpatuhan kepada peraturan dan tunggangan secara berbahaya. Adakah sikap penunggang motosikal sahaja yang dituding sebagai punca utama kepada kemalangan? Bagaimana pula dengan infrastruktur yang bermasalah dan tidak diselenggara? Saya Nik Nur Syuhadani Hassan. Anda sedang menyaksikan Turun Padang, program yang menyantuni keresahan rakyat, mencari resolusi serta penyelesaian. Muhammad Saiful Nizam tampil meluahkan kegusarannya terhadap isu yang dia dan penunggang lain hadapi setiap kali menggunakan laluan Sikal Lebuh Raya Persekutuan. Sepanjang saya gunakan lorong Sikal ni dah beberapa tahun, sepanjang Federal Highway ni, pengalaman saya menggunakan lorong Sikal ni macam-macam lah. Kita dapat lihat kemalangan, kita dapat lihat kawasan-kawasan banjir, kawasan-kawasan penyelenggaraan yang tak siap-siap, kawasan lencongan yang tak munasabah, yang menyebabkan pengguna lorong motosikal ni terpaksa keluar ke lebuh raya utama di tempat yang sangat bahaya. Jadi sepanjang laluan yang ditutup tu, masa tu Cik Nizam sendiri lalui jalan mana? Saya ikut lorong Sikal, tetapi lorong Sikal tu dia orang buat lencongan, pengguna motosikal terpaksa keluar ke lebuh raya utama di satu persimpangan yang sibuk. Kira persimpangan tu bahayalah untuk motosikal keluar ke situ. Kalau kita keluar ke lebuh raya utama pun kita kena saman. Tapi macam mana kita rela kena saman, sebab saman tu bukan sentiasa ada. Nak guna lorong Sikal, bahaya tu sentiasa ada. Dah berbulan pun masih tak dialihkan lagi ataupun tak dibaik pulih jalan tu. Seingat saya lebih daripada 6 bulan. Lorong Sikal yang dalam video saya tu, kita tengok kanvas yang diorang tutup pun sampai dah reput dah kanvas tu. Pihak polis tidak akan mengambil tindakan di lokasi yang rosak atau tidak boleh digunakan. Walau bagaimanapun, pengguna motosikal tidak boleh menjadikannya sebagai alasan untuk terus menggunakan laluan utama tersebut. Pengguna motosikal perlu masuk semula ke laluan motosikal selepas daripada keadaan laluan yang terputus. Jun 2019, Polis Diraja Malaysia mula membuat sekatan jalan secara rawak di lebuh raya Persekutuan ekoran peningkatan aduan pemandu yang marah dengan tindakan penunggang menggunakan laluan utama.
Amaran dikeluarkan Polis Diraja Malaysia PDRM menyatakan penunggang motosikal tanpa mengira saiz untuk menggunakan laluan sikal di sepanjang lebuh raya Persekutuan bagi mengurangkan kadar kemalangan jalan raya. Individu yang gagal mematuhi penggunaan lorong motosikal disediakan boleh dikenakan tindakan saman mengikut Seksyen 79-2 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Sabit kesalahan boleh didenda tidak kurang daripada RM300 dan tidak lebih daripada RM2,000. Suami isteri maut manakala dua lagi parah dalam kemalangan membabitkan 3 motosikal di lorong motosikal di lebuh raya Persekutuan di Petaling Jaya. Dan apabila kerajaan membuat akta bahawa semua penunggang motosikal wajib melalui laluan motosikal, memang tak sesuai. Sebab apa? Mungkin motor kecil sesuai, tetapi superbike, what about superbike? Jalan berlubang, tidak diselenggara dengan baik dan tiada lampu jalan. Antara masalah yang dihadapi penunggang di laluan sikal lebuh raya Persekutuan. Jadi apa yang buatkan Cik Nizam tergerak hati untuk muat naik ataupun membuat aduan di sosial media? Apa yang kita tahu dekat Malaysia ni, apa-apa aduan tidak akan bergerak selagi kita tak viralkan ataupun kita tak dapat bantuan sosial media ataupun kita tak guna medium sosial media. Laluan sikal ini sepatutnya ditutup untuk tujuan penyelenggaraan dan atas faktor-faktor keselamatan. Tetapi setibanya kami di sini, kelihatan papan tanda dan penghadang jalan sudah pun dialihkan dan kelihatan beberapa penunggang motosikal sudah pun melalui jalan ini. Dan ini mungkin mendatangkan bahaya kepada mereka. Aktif memperjuangkan keselamatan pengguna jalan raya sejak tahun 2007, Ikatan Silaturahim Brotherhood melakukan kerja-kerja amal menurap jalan raya rosak dan berlubang. Ketuanya Azlan Sanizawawi, lebih dikenali sebagai Lando, giat berusaha membaik pulih menggunakan modal sendiri. Ini makan laluan. Ni makan laluan. Ni berapa meter? Laluan kecil. Laluan terlalu kecil. Ni careful. Ni careful. Kalau ikut spesifikasi laluan motosikal ni, memang tak ikut spek. Kita punya size standard untuk laluan motosikal sebenarnya, world standard adalah 3.81 meter. Ini 2 meter ni, 2 meter lebih sikit. Kan? Tak cukup. Dan berlaku banyak pergeseran antara motosikal. You selalu nampak kes-kes motosikal bergesel antara satu sama lain apabila memotong. Dan apabila kerajaan membuat akta bahawa semua penunggang motosikal wajib melalui laluan motosikal, memang tak sesuai. Sebab apa? Mungkin motor kecil sesuai, tetapi superbike, what about superbike? Laluan motosikal dibina pada tahun 1974. Waktu itu, jurutera dia sendiri terkejut bila dapat tahu telah dinaik taraf menjadi laluan motosikal pada saiz sebegini rupa. So, tak sesuai. Ni dulu laluan basikal. Dulu, zaman-zaman dulu lah, okey jalan dia. Tapi sejak 10-5 tahun yang lepas, dia makin lama makin teruk. Kan? Jalan tutup, jalan berlubang. Banyak berlaku kemalangan lah. Depan mata saya, banyak kali saya nampak lah. Lebih mengundang bahaya pada waktu malam apabila sesetengah lampu di beberapa terowong tidak berfungsi, ditambah keadaan sunyi serta jauh daripada pandangan pengguna lain di laluan utama. Untuk laluan dekat tepi ni, federal daripada Puchong ke Shah Alam yang selalu saya lalu, area dekat tol Kesas tu, laluan motor dia ada yang rosak juga lah. Tapi better lampu lah, yang penting lampu lah. Sebab saya selalu balik malam. Halangan lain termasuk pokok yang menjalar di bahu jalan sehingga memasuki laluan sikal, menyukarkan penunggang untuk mengelak dan menukar lorong. Papan tanda had laju juga dilihat tidak kelihatan. Tadi kebetulan saya lalu ada jalan untuk laluan motosikal kan. Lepas tu ada seorang tu dia kemalangan. Memang baru tadi 2 minit lepas. Memang dekat jalan laluan ni memang ada laluan berlubang lah. 23 Julai 2019.
satu kemalangan maut telah berlaku di lorong motosikal lebuh raya Persekutuan menghala ke arah ibu negara. Nas yang melibatkan beberapa buah motosikal meragut nyawa sepasang suami isteri dan 2 lagi parah. Mangsa yang terkorban, Muhammad Hamadi Zakaria dan Nur Syuhada Zaini, dipercayai tidak sempat untuk mengelak lalu terbabas sebelum merempuh penghadang kiri jalan. Menurut Ketua Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik JSPT Selangor, Superintendent Azman Syariat, motosikal jenis Honda yang ditunggang mangsa dipercayai merempuh sebuah lagi motosikal jenis Suzuki yang sebelum itu terbabit dalam kemalangan di tengah laluan motosikal. Berdepan ujian hebat kehilangan insan tersayang, Aizat Ahmad Zaini reda dengan kejadian hitam yang menimpa kakak dan suaminya pada 23 Julai 2019. Ikutkan suatu kejadian tu, pagi tu memang time saya pergi bekerja. Saya dapat panggilan daripada mak saya dalam pukul 9 pagi. Lepas tu dia dapat call, lepas tu dia berkata abang ipar saya Hamadi dengan Nur Syuhada accident kemalangan. Dan waktu tu dia kata dah kat emergency dekat PPUM. And then bila sampai kecemasan, dia tanyalah nama mangsa accident ni sekian-sekian, ada tak kat sini? Dia kata tak ada. Lepas tu waktu dia kata tak ada tu, kita orang dah pelik. Rupanya dia beritahu kat kita orang supaya pergi kat bahagian pengecaman masa jenazah. And then bila automatik dia kata sebab pengecaman mayat tu, kita dah tahu kat situ lah kakak saya dengan arwah abang ipar saya dah tak ada. Adakah arwah meninggal di tempat kejadian? Ikutkan daripada daripada saksi-saksi yang lain dan polis punya information, katakan meninggal di tempat kejadian jugalah. Kalau ikutkan laluan ni agak boleh tengoklah keadaan motor bawa macam mana dengan laju dia. Jadi kalau motor berkursi tinggi ni tak sempat nak break lah. Disebabkan orang lain yang masuk secara mengejut lah. Itu yang terjadi pelanggaran dan melibatkan kemalangan maut. Kalau ikut laluan ni, Superbike yang motor berkursi tinggi ni sebelah kanan lah. Motor LC sebelah kiri lah, di hadapan Superbike lah. Motor Suzuki tu, daripada luar masuk balik ke dalam. Berpunca masuk lorong motosikal secara mendadak lah. Kalau ikutkan gambar ni tak tutup. Kalau ikutkan kat sini pun ada kesan lagi. Dulu ada kesan brake. Kesan jatuh dulu lah. Sekarang dah tak nampak dah. Dah lama dah. Laluan yang dikatakan tak ditutup tu disebabkan apa sebenarnya? Saya tak pasti. Mungkin kontraktor yang sebelum ni, yang simen-simen yang kat longkang tu, maksudnya dia tak tutup semula. 2-3 hari lepas kejadian, saya pergi kat tempat kejadian. Lorong tikus tu boleh dia dah dikeluarkan simen yang ada kat longkang tu dan dia tutup dengan divider divider yang konkrit tu lah. Seandainya benda tu tak ada, mungkin kemalangan ni tidak berlaku. Sebabnya saya perasan, sebab saya pun mandu motosikal, kita memang banyak nampak bila ada construction memang akan ada susu keluar atau lorong-lorong tikus. So sebab lorong-lorong tikus ni lah kadang selalu jadi punca kemalangan lah. Macam mana pula dengan anak-anak arwah? Anak-anak arwah sekarang ni alhamdulillah dalam keadaan baik, dia besar semua sihat dan berada dalam jagaan dengan ibu bapa saya. Cumanya ada kadang sometimes tu ada jugalah dia bertanya pasal mak ayah, mama baba diorang lah. Berdasarkan statistik kemalangan di laluan tersebut bagi Januari 2022 hingga 17 Mei 2022, sejumlah 20 kes kemalangan iaitu 10 kemalangan biasa dan 10 kes kemalangan maut telah direkodkan di laluan motosikal. Manakala 20 kes kemalangan biasa di laluan utama telah direkodkan. Berdasarkan laporan statistik ini, keadaan jalan yang tidak diselenggara dengan baik boleh menyumbangkan kepada kadar kemalangan. Pelbagai usaha yang dilakukan oleh pihak Brotherhood sendiri dalam memastikan kesenangan pengguna jalan raya, seperti meletakkan papan tanda, menukar lampu di terowong motosikal dan juga
menurap jalan raya yang berlubang. Monumen Jan Sis Nosha tolong saya tadi blow dulu abuk-abuk, pasir-pasir supaya permukaan lubang tu bersih, dan kemudian kita meletakkan coal mix brotherhood, ratakan, dan akhirnya kita akan compactkan dengan hand compactor atau hand tamper. Macam ni je. Dia mudah je sebenarnya. Jadi selain daripada kami yang menurap, kita ada tim yang membantu menjaga lalu lintas. Yang tim kat sana akan jaga lalu lintas supaya keselamatan kita juga terjaga. Sebab macam saya cakapkan tadi, benda ni berisiko tinggi dan kita tak nak semua orang awam buat macam kami. So sebab tu saya sarankan setiap pengadu pastikan korang ada aduan yang sah di email-email aduan pemilik laluan, sama ada JKR ke, PBT ke dan sebagainya. Jadi saya ambil peluang ini untuk menyeru kepada penunggang motosikal supaya berhati-hati di jalan raya. Kita tak boleh kata kerajaan salah, kita salah. Diorang tak buat, yes, diorang tak buat. Dan kita mahukan mereka bangkit dan melaksanakan tanggungjawab. Tetapi kita sendiri sebagai pengguna jalan raya, mohon sangat-sangat my brothers, supaya berhati-hati, sayangi diri kita, keluarga kita, saudara-saudara kita di atas jalan raya. Sebab banyak kes yang melibatkan balu, anak mangsa yang tidak terbela bila berlaku kemalangan di laluan macam ni. Kenapa pihak Brotherhood sendiri yang mengambil ikhtiar untuk menurap sendiri jalan-jalan raya yang ada di sekitar Federal Highway ni? Kita ada SOP, Brotherhood ada SOP. Kita akan menyampaikan saluran aduan terhadap email-email yang sah pemilik laluan. Sekiranya mereka gagal dalam masa 3 hari, mereka sendiri sebenarnya telah gagal dari sudut mematuhi aku janji sifar pothole untuk JKR dan juga piagam PBT untuk PBT dalam masa 24 jam kena palam lubang. Jadi mereka dah gagal, nak tunggu apa lagi? Jadi kami terpaksa meluangkan masa, merisikokan diri, sedangkan masa ini sepatutnya kami bersama keluarga kami, anak bini kami, merisikokan wang kami, nyawa kami di sini sebab nombor satu ini adalah fardu kifayah lah. Fardu kifayah. Masalah laluan sikal di Lebuh Raya Persekutuan bukan perkara baharu. Keadaan jalan yang tidak sempurna membahayakan penunggang motosikal dan berisiko mengundang maut. Berdasarkan Institut Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya Malaysia, MIROS, 3 elemen yang mendorong kepada berlakunya kemalangan iaitu sikap manusia, keadaan persekitaran dan permukaan jalan dan faktor kenderaan yang diguna pakai. Namun, setiap kali kemalangan berlaku, faktor yang lebih diberi perhatian adalah sikap dan kecuaian pemanduan pengguna jalan raya. Dia perlu tambah baik dari segi pencahayaannya, dari segi kelebaran jalannya. Ada certain laluan di mana laluan tu dia ada pembahagi jalan. Apa tu, garisan putus-putus. Laluan untuk memotong laju dan laluan untuk perlahan. Tetapi bukan sepanjang jalan. Hanya kawasan tersebut saja untuk dia nak membezakan laluan laju dan perlahan. Jadi kat situ dia belum sepenuhnya. Bagi saya dia perlu melakukan daripada laluan mula dan akhir supaya penunggang motosikal tahu mana laluan laju, mana laluan perlahan. Jadi dari segi konsep keselamatan, keadaan sekarang amat kurang ditekankan. Penyelenggaraan Lebuh Raya Persekutuan termasuk laluan sikal adalah tanggungjawab Jabatan Kerja Raya. Kami cuba pula menghubungi pihak Jabatan Kerja Raya JKR Daerah Petaling bagi mendapatkan maklum balas mengenai isu ini. Namun, mereka meminta kami berhubung dengan unit JKR Selangor. Alasannya lokasi kejadian yang berlaku di Lebuh Raya Persekutuan adalah di luar bidang kuasa JKR Daerah. JKR Negeri Selangor dihubungi menyatakan pihaknya tiada otoriti untuk memberi ulasan atas faktor luar bidang kuasa. Dan kami diminta pula untuk berhubung dengan Ibu Pejabat JKR Malaysia. Wakil Ibu Pejabat JKR Malaysia pula memaklumkan sekiranya terdapat isu berhubung Lebuh Raya Persekutuan, ia adalah di bawah bidang kuasa Kementerian Kerja Raya atau jurutera Daerah Petaling sendiri, pihak yang mula-mula dihubungi. Beberapa hari selepas itu, pihak JKR menghubungi kami dan memaklumkan kerja-kerja penambahbaikan mula dilakukan pada Rabu 18 Mei. Saya berharap video ni dapat trigger pihak-pihak yang bertanggungjawab, dapat beri kesedaran kepada pihak-pihak yang bertanggungjawab supaya melakukan penyelenggaraan dengan lebih kerap ataupun penyelenggaraan dengan lebih telus untuk elakkan daripada nyawa-nyawa penunggang motosikal dalam keadaan bahayalah. Sudah pasti
Suara Harapan Nizam mewakili pengguna laluan sikal di lebuh raya Persekutuan. Di Malaysia, tidak semua lebuh raya memiliki laluan sikal. Ini bermakna penunggang motosikal dibenarkan berkongsi laluan bersama kereta, bas, lori dan kenderaan lain yang lebih besar. Penggunaan motosikal hanya menjadi satu kesalahan di lebuh raya sekiranya terdapat laluan sikal. Menghindari kemalangan motosikal di laluan utama bukan satu alasan yang wajar sekiranya penunggang motosikal terpaksa mempertaruh nyawa di laluan sikal yang rosak dan tidak diselenggara. Setakat Mei tahun ini sahaja, laluan sikal di lebuh raya Persekutuan telah meragut 10 nyawa. Dan di laluan utama, tiada kemalangan maut dicatatkan. Sekiranya kos, kudrat dan masa terus menghambat usaha baik pulih kemudahan yang berusia 45 tahun ini, mungkin lebih wajar sekiranya laluan sikal ini ditutup sepenuhnya dan dibenarkan penunggang motosikal menggunakan laluan utama seperti mana di lebuh raya yang lain yang lebih moden di Malaysia.